Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Saya ada satu soalan untuk sahabat-sahabat semua, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Sabah. Soalannya begini, apa agaknya peluang Pakatan Harapan dalam PRN Sabah yang akan datang? Soalan ini soalan yang ringkas tetapi penuh dengan maksud yang tersirat. Di tengah-tengah kekecewaan rakyat dengan isu kos sara hidup, kegagalan kerajaan negeri dan juga janji-janji politik yang tidak ditunaikan, persoalan ini menjadi semakin relevan. Ramai yang mula bertanya, adakah Pakatan Harapan mampu bangkit di Sabah ataupun mereka akan terus tenggelam? Mari kita bongkar satu persatu dalam video kali ini, karena di sebalik angka dan keputusan pilihan raya, ada naratif yang penuh dengan kontroversi yang mungkin ramai tidak sadar. Kalau kita imbas kembali PRN Sabah tahun 2020, Pakatan Harapan hanya mampu dapat 8 kerusi. DAP dapat 6, PKR pula dapat 2, dan Amanah tidak dapat apa-apa. Bagi sesebuah gabungan besar yang mengaku mampu membawa perubahan, keputusan itu sebenarnya satu tamparan yang besar. Lebih mengejutkan, selepas itu berlaku pula gelombang lompat parti yang cukup dramatik pada waktu itu. Calon-calon warisan plus yang menang tiba-tiba angkat kaki dan masuk pula dalam GRS. Dan dengan itu, GRS terus kekal berkuasa sampailah hari ini. Tetapi 5 tahun sudah berlalu. Persoalannya, apakah sebenarnya yang berubah? Adakah hidup rakyat Sabah menjadi lebih baik ataupun masih lagi macam dahulu? Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang ada di Sabah pada ketika ini, apa macam hidup kamu sekarang? Okekah tidak? Baiklah, mari kita teruskan. Salah satu isu yang paling panas dan tidak pernah reda ialah tentang kemudahan asas. Rakyat Sabah sudah lama menderita dengan masalah air yang kerap putus, bekalan elektrik yang tidak stabil, dan jalan raya yang macam zaman sebelum merdeka. Malah baru-baru ini kita lihat sendiri bagaimana pelajar-pelajar di kota Kinabalu turun protes karena sudah hilang sabar. Bayangkan, pelajar sendiri berani berdiri di jalan raya sebab tidak tahan lagi. Dan lebih mengejutkan, ada juga wakil rakyat yang dulunya sebahagian daripada kerajaan bangun dalam dewan dan mengakui perkara yang sama. Kalau mereka sendiri mengaku gagal, jadi apa sebenarnya yang berlaku sepanjang tempoh mereka berkuasa? Tidak cukup dengan masalah asas, isu rasuah pula menjadi hantu yang menghantui politik Sabah. Dengan media sosial, rakyat kini nampak jelas bagaimana isu-isu salah guna kuasa ini tersebar. Persoalannya, kenapa pemimpin Pakatan Harapan di Sabah tidak pernah bersuara lantang tentang perkara ini? Kenapa tidak ada yang sanggup letak jawatan sebagai tanda protes? Bukankah mereka selalu melakukan perjuangan menentang rasuah? Lebih kontroversi, timbul pula dakwaan tentang pembelian tanah besar di Sabah oleh bekas setiausaha sulit Presiden PKR untuk tujuan perlombongan arang batu di kawasan hutan Dara. Kalau benar ini berlaku, tidakkah ia bercanggah dengan semangat menjaga alam sekitar yang sering dijajah? Dan kita masuk pula ke isu yang paling menyentuh jantung politik Sabah, Perjanjian Malaysia 1963. Baru-baru ini, kes mahkamah tentang 40% hasil cukai Sabah meletup di Mahkamah Tinggi Sabah. Apa yang mengejutkan, DAP pada mulanya membantah tuntutan peruntukan 40% itu, kononnya tidak adil untuk negeri lain. Malah ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin sendiri, pernah berkata perkara itu akan memberikan ketidakadilan kepada negeri lain. Tetapi kemudiannya mereka tiba-tiba menarik balik bantahan mereka. Jadi sebenarnya apakah pendirian mereka? Benarkah mereka membela hak Sabah ataupun sekadar mengikut arahan pihak lain? Perjanjian Malaysia 1963 bukan sekadar dokumen yang kecil. Ia adalah asas kewujudan Sabah dalam Malaysia, ditanda tangani dengan British sebagai saksi utama.
Kalau ada pihak yang coba mengabaikannya, itu seolah-olah mengkhianati janji asal pembentukan negara. Kita juga tidak boleh lupa tentang tragedi yang baru-baru ini ke atas seorang pelajar tingkatan 1 yang bernama Zara Khairina. Pelajar sekolah berasrama di Papar yang meninggal dunia secara misteri. Peristiwa ini sepatutnya menjadi panggilan sedar kepada semua pemimpin Sabah. Tetapi apa yang berlaku? Tiada apa-apa, semuanya senyap. Wakil-wakil rakyat PKR dan DAP seolah-olah tidak wujud. Tidak ada suara simpati, tidak ada usaha untuk mengangkat isu ini ke peringkat lebih tinggi. Lebih pedih lagi, ada yang menganggap ia hanyalah kes terpencil. Bayangkan perasaan ibu bapak di Sabah bila anak-anak mereka tidak selamat di bawah jagaan sekolah dan pemimpin yang kononnya mewakili mereka langsung tidak peduli. Perkara ini membangkitkan kemarahan orang ramai. Karena ini bukanlah soal isu kaum ataupun bukan juga isu agama, tetapi ini adalah isu nyawa anak-anak kita. Dan yang ironinya, Zara Khairina dalam kematiannya berjaya menyatukan rakyat Sabah untuk menuntut perubahan yang lebih besar. Kalau kita mau tengok dari sudut pembangunan pula, rancangan Malaysia ke-13 sepatutnya sudah memasukkan klausa tentang hak Sabah menerima 40% hasil negeri. Kalau hak ini dipulangkan, bayangkan berapa banyak sekolah baru yang boleh dibina, berapa banyak jalan raya yang boleh dinaik taraf dan boleh diturap, berapa banyak hospital yang boleh di-upgrade. Tetapi apa yang rakyat Sabah dapat? Hanya janji yang tidak pernah tertunai. Kerajaan pusat sering memberikan alasan dan pemimpin Sabah dalam Pakatan Harapan hanya mengangguk kepala. Sampai bila rakyat Sabah harus tunggu? Disinilah muncul persoalan kontroversi yang mungkin ramai tidak berani tanyakan. Adakah sebenarnya Pakatan Harapan benar-benar ikhlas mahu membela Sabah ataupun mereka hanya menunggang isu untuk kekal relevan? Kalau kita lihat rekod, mereka pernah bersama rakyat Sabah semasa PRN yang lalu, tetapi selepas kalah mereka pun hilang suara. Adakah mereka hanya berminat dengan kerusi dan bukan perjuangan sebenar? Satu lagi soalan yang lebih membara. Adakah Sabah sebenarnya hanya menjadi bargaining chip dalam percaturan kuasa politik di Kuala Lumpur? Hak Sabah, isu 40% hasil, masalah infrastruktur, semua ini seolah-olah hanya menjadi modal politik ketika pilihan raya saja. Bila rakyat bersuara, mereka diberikan janji-janji manis. Dan bila sudah berkuasa, janji-janji itu tiba-tiba lenyap ataupun mungkin kurang pura-pura lupa. Kalau benar begitu, maknanya rakyat Sabah sekali lagi jadi mangsa permainan politik tanah besar. Dan inilah yang saya mau tinggalkan kepada Anda semua. Dalam PRN akan datang, rakyat Sabah ada peluang untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Adakah mahu kekal dengan status quo yang sudah jelas gagal membela kepentingan asas, ataupun berani mencuba sesuatu yang baru? Adakah kita mahu terus ditipu dengan janji yang tidak pernah ditepati, ataupun kita berani berkata, cukup sudah? Jadi persoalannya untuk Anda semua malam ini, kalau Pakatan Harapan tidak pernah serius tentang hak Sabah, kenapa kita harus percaya mereka kali ini? Dan kalau mereka gagal bersuara dalam tragedi besar seperti kematian Zara Khairina, apakah mereka akan berani bersuara untuk hak rakyat di kemudian hari? Atau mungkinkah Sabah sekali lagi hanya akan diperalatkan? Ingat kawan-kawan, pilihan Anda dalam PRN akan datang bukan sekadar tentang siapa yang akan menjadi ketua menteri, tetapi tentang masa depan anak-anak kita. Tentang sama ada kita mahu Sabah terus menjadi mangsa atau akhirnya berdiri teguh menuntut haknya. Jangan kemana-mana sahabat-sahabat semua, karena cerita sebenar Sabah belum lagi habis, sebab ia baru saja bermula.
Baiklah, untuk tidak terlepas dengan isu-isu yang akan datang, isu-isu panas yang bakal kita ulas akan datang, silalah subscribe ke channel ini Currents VMY, dan jangan juga lupa untuk like, share video ini kepada rekan-rekan Anda untuk membuka mata mereka tentang perihal apa sebenarnya yang terjadi sekarang dalam politik Sabah. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini saja kita punya ulasan pada hari ini, pada video ini. Sampai jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya. Salam sejahtera semua dan salam reformasi, salam perjuangan. Sekian, terima kasih semua.